Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Speaker larang ahli parlimen buat persteriman langsung di parlimen. Insentif RM2,000 tanda iktiraf khidmat penjawat awam. Malaysia tidak gentar ancaman bom. Bersatu dan PAS saling melengkapi. Ahli parlimen tidak lagi dibenarkan menggunakan peranti elektronik seperti telefon bimbit di atas meja bagi membuat persteriman langsung menerusi media sosial mereka ketika sedang berucap di Dewan Rakyat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, ini memandangkan tindakan berkenaan jelas tidak mematuhi Peraturan Mesyuarat 35/1 yang mengkehendaki ahli parlimen untuk mengarahkan sebarang ucapan kepada pengerusi. Katanya untuk memastikan yang berhormat mematuhi Peraturan Mesyuarat 35/1, saya dengan ini menetapkan bahawa ahli-ahli yang berhormat tidak lagi dibenarkan untuk memasang sebarang peranti bagi membuat live streaming dalam Dewan Rakyat. Beliau berkata ketika ini persidangan Dewan Rakyat boleh ditonton melalui YouTube rasmi Parlimen Malaysia, Radio Televisyen Malaysia dan media masa yang lain. Menjawab celahan Datuk Seri Dr. Ronald Kiende, Perikatan Nasional Berluran yang tidak bersetuju dengan arahan tersebut, Johari menjelaskan tindakan itu dilakukan apabila beliau mendapati ahli parlimen hilang fokus di Dewan Rakyat apabila bercakap atau berinteraksi dengan audiens menerusi media sosial. Johari berkata ahli parlimen seharusnya meletakkan keutamaan untuk berbincang dan menyelesaikan masalah rakyat ketika berada di dalam Dewan Rakyat. Katanya apabila ahli parlimen berinteraksi dengan audiens anda, tumpuan anda tidak lagi terhadap Dewan. Saya perhati, saya duduk atas, saya nampak dia ahli parlimen akan laraskan setengah jam peranti. Jadi dia tidak terus berbincang masalah rakyat dalam Dewan Rakyat, tapi dia berkomunikasi dengan audiens. Ini sangat teruk. Beliau berkata ahli parlimen boleh menggunakan klip video daripada YouTube rasmi Parlimen Malaysia untuk kegunaan pengisian kandungan dalam media sosial masing-masing sekiranya perlu. Dalam pada itu, Johari berkata bagi memberi lebih ruang dan peluang kepada lebih ramai untuk mengutarakan soalan bagi setiap pertanyaan pada sesi waktu-waktu pertanyaan menteri. Perdana Menteri dibenarkan untuk menjawab 2 pertanyaan dengan diperuntukkan 15 minit bagi setiap pertanyaan. Menurut Johari, perkara itu selaras Peraturan Mesyuarat 100 dan selaras dengan Peraturan Mesyuarat 24/5A dan 24A/7. Katanya peruntukan masa setiap pertanyaan ini membolehkan lebih soalan tambahan diajukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk setiap pertanyaan. Pemasyuran itu berkuat kuasa pada Selasa 17 Oktober 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan pendirian Malaysia untuk terus mengiktiraf Hamas dalam perbincangannya dengan Barat. Katanya Barat dan Eropah ambil sikap hipokrit mengizinkan kezaliman berterusan. Saya beritahu kita ada hubungan dengan Hamas. Kita tidak bersetuju menekan. Hamas juga menang menerusi pilihan raya bebas. Beliau turut menegaskan keperluan negara-negara yang menyokong perjuangan Palestin untuk mengambil tindakan bersama agar rakyat di Gaza boleh diselamatkan. Katanya dunia izinkan pembunuhan ramai-ramai sudah sampai ketika Malaysia bersama rakan buat apa saja yang perlu. Beliau turut menjawab dakwaan bahawa Malaysia enggan menghantar tentera. Katanya pimpinan tentera minta saya sampaikan adalah tidak adil untuk mana-mana kalangan dalam penyampaian mesej dan tak sekira mereka untuk singgung hal ini. Ini bukan keputusan kita boleh hantar dengan mudah. Jika mahu hantar tentera termasuk pasukan pendamai atau keamanan atau koridor kemanusiaan, ia mesti disepakati negara jiran. Jika tidak, pesawat kita tidak boleh mendarat. Di Malaysia pula, Anwar menyatakan bahawa Menteri Luar, Senator Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir akan berlepas ke Jeddah. Katanya, saya berlepas ke Riyadh pada hari Khamis untuk mesyuarat antara GCC dan ASEAN. Putera Sama minta saya sambung pada 21 hari bulan. Saya akan bincang dengan UAE, Qatar, Mesir, Turki. GCC ialah Majlis Kerjasama Teluk Badan Serantau di Timur Tengah. Berkaitan situasi di wilayah yang bergolak pula, Anwar berkata tindakan Israel menuntut sepadan membantukan usaha kemanusiaan untuk menghantar bekalan makanan dan minuman kepada penduduk Gaza. Katanya 3 pesawat Turki dah sampai sepadan Rafah Gaza tetapi sepadan tak buka. Qatar juga hantar tapi tersangkut. Sekiranya dibuka dan dipaksa rakyat keluar, kita mahu kirim bantuan kemanusiaan harus disegerakan. Beliau menambah sekiranya tiada tindakan diambil, perang di sana akan menjadi perang genosid iaitu perang penghapusan bangsa. Anwar turut memaklumkan Dewan Rakyat bahawa Israel juga telah mula mengembangkan perang dengan serangan ke atas kawasan selatan Lubnan dan Aleppo, Syria. Barisan Nasional perlu bertanding di pilihan raya kecil Kemaman walaupun peluangnya tapak sukar. Namun boleh berbangga jika mampu mengurangkan majoriti besar Perikatan Nasional pada PRU 15.
Penganalisis politik Pengarah Eksekutif Ilham Center, Hishamuddin Bakar berkata, dalam suasana politik yang dinamik, BN perlu tampil dengan strategi baru walaupun keputusan PRN Ogos lalu menyaksikan penguasaan PAS yang menang ke semua kursi DUN termasuk di Kemaman. Katanya sasarannya untuk menang, tapi kali ini kalau tak mereka boleh beri tamparan kepada PAS melalui anjakan sokongan pengundi kembali kepada BN, itu boleh dibanggakan. Pengerusi BN Zaid Hamidi berkata parti itu kini lebih berhati-hati untuk bertanding PRK Parlimen Kemaman dan mengakui fikirannya terganggu memandangkan PN pernah tewas dengan majoriti besar di kawasan itu. Pada PRU15, Cik Alias Hamid menang dengan majoriti 27,179 undi dalam pertembungan 4 penjuru yang turut membabitkan bekas Menteri Besar Terengganu Ahmad Said dari Barisan Nasional. Namun kemenangannya dibatalkan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu, selepas Petition berjaya membuktikan wujud unsur rasuah ketika kempen pada pilihan raya. PAS tidak merayu keputusan itu. Sementara itu, Awang Azmi Pawi daripada Universiti Malaya pula berpandangan BN tidak boleh menyerah dengan mudah, namun perlu membuat penilaian dari aspek calon jika kekalahan pada pilihan raya disebabkan Ahmad atau lebih dikenali Mat Said. Katanya mereka perlu lihat kelemahan sebenar bila berlaku kekalahan agak teruk. Kalau sebab Mat Said ganti calon lain, tetapi jika sebaliknya beliau boleh kekal. Bergantung kepada analisis dalaman parti, barulah memberi keadilan kepada semua. Bayaran inisiatif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 Jumaat lepas merupakan pengiktirafan terhadap khidmat penjawat awam sementara menunggu kajian sistem saraan perkhidmatan awam siap. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu ialah isyarat bahawa kerajaan memberi perhatian serius terhadap kadar upah 1.6 juta penjawat awam di negara ini. Katanya tidak munasabah untuk harapkan prestasi meningkat, produktiviti tinggi tapi kadar upah tidak meningkat. Kalau kita tengok kajian Jabatan Perangkaan, tahap produktiviti ada peningkatan tapi kadar upah peningkatannya sederhana. Jadi ia tidak berikan satu galakan. Anwar berharap langkah sama turut dilaksanakan oleh majikan sektor swasta dengan mengambil kira faktor ekonomi semasa. Berhubung dengan SSPA, Anwar mahu ia disiapkan sebelum pertengahan tahun depan untuk membolehkan hasil kajian sistem itu dikongsikan dalam pembentangan Belanjawan 2025. Anwar ketika membentangkan Belanjawan 2024 Malaysia Madani di Dewan Rakyat mengumumkan bayaran inisiatif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam berjumlah RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Anwar juga Menteri Kewangan berkata Belanjawan 2024 itu turut memberi tumpuan kepada sektor pendidikan, kesihatan dan prasarana asas rakyat walaupun negara berhadapan dengan situasi kekangan kewangan. Katanya kalau kita terlalu terikat dengan kekangan kewangan, ini akan sesarakan rakyat. Bagi saya, kalau soal pendidikan, kesihatan rakyat umumnya ia tidak boleh dikorbankan. Anwar berkata kerajaan sedang meneliti langkah-langkah yang boleh diperbaiki dalam Belanjawan 2024. Katanya apapun ikhtiar manusia kita lakukan sebaiknya, tetapi apa saja langkah baharu yang perlu dibaiki, kita akan perbaiki. Beliau berkata Belanjawan 2024 setebal 114 muka surat itu merupakan hasil kerja berpasukan yang disiapkan bagi merencanakan perancangan belanjawan negara. Katanya belanjawan ini namanya dibentangkan Menteri Kewangan tetapi ia kerja pasukan. Timbalan Perdana Menteri mengetuai beberapa pasukan jawatan kuasa kabinet. Ketua Setiausaha Negara mengepalai Ejen Turut Perkhidmatan Awam dan semua kementerian serta jabatan diminta memberi input. Dalam pada itu, Anwar turut memuji komitmen penjawat awam di semua kementerian atas kejayaan memastikan semua agenda yang telah direncanakan kerajaan dilaksanakan sebaik mungkin. Katanya kejayaan ini adalah berdasarkan komitmen, iltizam, tekad serta keikhlasan dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Katanya, contoh siapa sangka lebih 8,600 tandas boleh kita selesaikan dalam masa beberapa bulan. Hal yang tertangguh puluhan tahun boleh diselesaikan dalam masa 5 hingga 6 bulan. Malaysia tidak gentar terhadap ancaman bom yang dikaitkan dengan serangan Israel terhadap Palestin. Sebaliknya terus menyokong untuk rakyat negara itu mempertahankan tanah air mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia berpendirian untuk terus menyokong dan bersolidariti terhadap rakyat Palestin di samping memastikan bantuan disalurkan di negara itu. Katanya pihak polis menyatakan itu ancaman adalah ancaman yang sengaja dibuat, cuma kita perlu berjaga-jaga dan tidak perlu khawatir pun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir juga menyatakan kita tidak perlu gentar dengan apa saja ancaman. Sebaliknya, kita menyumbangkan bantuan RM1 juta kepada negara berkenaan. Mahalah Perdana Menteri juga umumkan bantuan RM10 juta kepada Palestin selain menyelaraskan kutipan RM100 juta daripada syarikat berkepentingan kerajaan, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan serta orang ramai.
Ahmad Zahid mengulas mengenai ancaman bom daripada seorang lelaki dipercayai warga asing di sebuah pusat beli belah dan hotel di Johor Bahru. Polis Johor dilaporkan berkata pihak pengurusan menerima panggilan itu pada jam 5.38 petang dan mengaku dari luar negara selain mendakwa ada meletakkan bom di beberapa kawasan sekitar pusat beli belah dan hotel berkenaan. Difahamkan pemanggil juga ada menyatakan berhenti sokong Palestin. Tidak timbul krisis antara PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia kerana kedua-dua parti berkenaan saling melengkapi antara satu sama lain. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris menafikan dakwaan bahawa parti tersebut hanya menjadi pak turut PAS. Menurutnya, dakwaan tersebut bertujuan untuk melaga-lagakan kedua-dua parti itu yang disifatkan ditakuti oleh pihak lawan memandangkan hubungan sesama parti kompanan dalam Perikatan Nasional amat kukuh dan kuat. Katanya mana ada isu pak turut, Bersatu dan PAS saling lengkap melengkapi dan inilah yang ditakuti pihak lawan sebab kita kuat. Kita jadi pelengkap kepada PAS dan PAS melengkapkan lagi struktur dia. Tiada krisis dan orang cipta krisis antara Bersatu dengan PAS ini sebenarnya niat nak hancurkan hubungan. Cuma pergerakan kami Perikatan Nasional di landasan yang baik, insya-Allah kami akan jadi pembangkang yang baik untuk negara. Sebelum ini, sebuah portal melaporkan bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman menyifatkan Bersatu hanya menjadi pak turut PAS dan sebagai pelengkap agenda politik jemut Parti Islam itu. Dr. Muhammad Faiz berkata demikian ketika mengulas coretan seorang ahli Bersatu yang mencadangkan kepimpinan parti berkenaan dirombak. Dr. Muhammad Faiz turut berpendapat sekiranya Bersatu menjadi semakin ekstrim di bawah PN, sukar untuk parti itu membentuk kerajaan pusat memandangkan perkara itu hanya dapat dicapai melalui kerjasama dengan kaum-kaum lain. Mengulas lanjut, Razali turut menafikan dakwaan bahawa Bersatu semakin ekstrim susulan menjalankan kerjasama dengan PAS. Katanya tidak ada kena-mengena Bersatu ini menjadi ekstrim. Bersatu ada struktur dia sendiri dan PAS ada struktur dia sendiri. Yang buat ekstrim ni bukan PAS tapi orang lain. Orang lain katakan PAS itu ekstrim tapi sebenarnya PAS tak ekstrim. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.